Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nadilah binti Muhammad Ali. Saya Chin Chiwan. Saya Muhammad Afnan Hafiz bin Rosdi. Saya Nur Afifah binti Mat Tahir. Saya Ahmad Zikri bin Nosli. Kami daripada 2PSMP Bahasa Melayu 3 akan membentangkan showcase dan perkongsian maya kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB. Berikut adalah isi kandungan yang akan kami perincikan. Kumpulan kami bakal membentangkan hubung kait antara kursus EDUP 3033 dan BMMB 3052. Kedua-dua kursus ini mendukung big idea yang sama iaitu penghasilan kit pembelajaran dalam norma baharu. Bagi subjek BMMB 3052, kit pembelajaran yang dihasilkan telah mengaplikasikan elemen seni dalam pendidikan. Antaranya ialah elemen seni muzik. Penghasilan kit yang berpandukan kepada DSKP Bahasa Melayu tahun 2 iaitu mempersembahkan lagu rakyat seperti lagu Lompat Sikat Tak Lompat telah membuktikan kewujudan elemen seni muzik di dalamnya. Bagi elemen seni visual pula, aktiviti melukis, mewarna dan penerapan kreativiti telah dimasukkan dalam penghasilan kit. Elemen seni pergerakan dilakukan secara lokomotor dan bukan lokomotor agar murid tidak berasa bosan semasa PDP. Bagi khusus EDUP 3033 pula, strategi yang digunakan adalah berpusatkan kepada murid dan guru. Seterusnya, pendekatan secara bersepadu telah diterapkan dalam penghasilan kit ini. Kaedah pengajaran belajar sambil bermain dan demonstrasi telah digunakan sepanjang PDP berlangsung. Seterusnya, kita beralih pula kepada cabaran penghasilan kit pembelajaran. Terdapat 3 cabaran. Pertama, ialah kekurangan bahan dan alatan untuk menghasilkan kit. Umum kita mengetahui bahawa dalam situasi pandemik ini amat sukar untuk mencari alatan ataupun bahan-bahan yang sesuai digunakan dalam penghasilan kit pembelajaran. Cabaran yang kedua ialah tahap kefahaman dan keupayaan murid tidak dapat dinilai dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui emosi dan kesediaan murid yang tidak berapa sedia untuk memulakan pengajaran pada hari tersebut. Cabaran yang ketiga ialah guru perlu mengawal disiplin murid ketika proses PDP dijalankan. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang pelajar ingin belajar sejajar dengan hasil pembelajaran kursus. Hasil pembelajaran kursus ini dapat dilihat dalam rancangan maklumat kursus RMK yang telah pun diedar kepada pelajar pada awal sesi kuliah. Melalui tugasan ini, pelajar dapat belajar untuk mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang berkait dengan PDPC norma baharu. Perkaitan ini sangat penting demi menjawab persoalan penting EQ yang akan dibentang oleh Chin Chiwan. Jika kita lihat persepsi EDUP 3033 pula iaitu murid dan pembelajaran, kami ditugaskan untuk membentangkan perancangan aktiviti PDP menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Perkara ini juga berkait rapat dengan EQ yang akan diulaskan sebentar lagi. Baiklah, bagaimana pelajar mencapai hasil pembelajaran dan dapat merungkai persoalan penting dalam tugasan tersebut? Hal ini dengan memanfaatkan rakan pembelajaran sebagai satu daripada 4 elemen reka bentuk KPPB. Sebagai analoginya, berikut ialah pandangan salah seorang pensyarah APJ Kampus Pendidikan Teknik Dr. Nur Azhar Ahmad Safran untuk mendapatkan maklumat kehendak kerja khusus. Soalan yang diberi, bagaimanakah berhasilan kit persembahan dan perancangan PDP membantu dalam pengurusan emosi murid berdasarkan situasi semasa? Seperti yang kita tahui, emosi merujuk kepada perasaan seseorang sama ada gembira, sedih, marah atau takut. Sejak pelajar melaksanakan pembelajaran secara atas tarian di rumah, pastinya emosi mereka telah dipengaruhi dengan suasana situasi yang agak berbeza dan berlainan. Sesetengah murid akan berasa takut kerana mereka tidak dapat fokus kepada pembelajaran di rumah, maka mereka takut cicir dalam pembelajaran mereka. Begitu juga, sesetengah pelajar juga berasa penat kerana sentiasa menghadapi gadget seperti komputer dan telefon pintar. Dengan ini, guru sebagai perancang dan pelaksana seharusnya merancang PDP dengan bijak agar dapat mengurus emosi murid dengan sebaik mungkin selepas mereka kembali semula ke sekolah. Guru boleh menghasilkan kit persembahan seperti yang dihasilkan oleh kumpulan kami. Kit persembahan kumpulan kami adalah berkaitan dengan kemahiran membaca. Apabila guru menggunakan kit persembahan ini, murid-murid akan tertarik kepada seni pergerakan iaitu murid akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Seni muzik juga diterapkan iaitu berkaitan rapat dengan bunyi-bunyi vokal atau instrumen. Seni visual dapat dilihat apabila guru menggunakan bahan mawjud seperti kit ini untuk mengajar murid-murid. Oleh itu, penggunaan kit persembahan amat membantu dalam menguruskan emosi murid-murid. Pertama sekali, kit persembahan dapat membantu menghidupkan suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan meriah. Murid-murid akan sedar kepada diri agar membina keyakinan diri dalam mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran. Selain daripada itu,
Kit persembahan yang digunakan akan menimbulkan motivasi kepada pembelajaran kanak-kanak. Hal ini demikian kerana kit persembahan ini merupakan suatu bahan mawjud yang kreatif dan inovatif, maka akan merangsang rasa ingin belajar terhadap murid. Seterusnya, saya akan membentangkan kompetensi pembelajaran bermakna 6C, di mana 6C ini mewakili kecekapan atau kompetensi dalam tugasan kerja khusus, tutorial dan sebagainya agar membantu menjadikan tugas tersebut lebih relevan dan bermakna kepada pelajar, guru maupun pensyarah. Sebagai seorang bakal guru yang telah pun mengetahui dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP, saya beranggapan bahawa aspek 6C ini diibaratkan sebagai elemen merentas kurikulum iaitu EMK yang disisipkan dalam standard pembelajaran dan juga standard kandungan dalam di SKP. Maka 6C ini juga bolehlah difahamkan sebagai sedemikian. Pertama sekali, 6C ini menekankan aspek karakter iaitu sahsiah ataupun peribadi di mana setiap tugasan ataupun kerja khusus itu perlulah menyisipkan elemen pembinaan sahsiah terpuji. Sebagai contoh, pemupukan sikap kerjasama, menepati masa dan juga kejujuran. Sebagai contoh dalam soal selidik yang dijalankan oleh pelajar terhadap guru, pensyarah maupun rakan pembelajaran perlulah telus dan juga jujur, bukanlah diambil secara sambalewa ataupun dapatan kajian tersebut dicuri daripada internet dan sebagainya. Aspek C yang kedua pula ialah kreativiti, di mana di dalam kerja kursus seni dalam pendidikan, kerja khusus ini menekankan 3 elemen seni dalam pendidikan iaitu seni pergerakan, seni visual dan juga seni muzik demi menghasilkan kit persembahan PDP yang interaktif agar dapat menarik minat murid untuk belajar. C yang ketiga pula ialah collaboration ataupun kerjasama, di mana sebagai seorang pelajar, saya dapat memanfaatkan pengalaman dan juga kepakaran daripada rakan pembelajaran. Sebagai contoh, rakan pembelajaran saya ialah Puan Badriatun binti Kamar, pensyarah akademik Jabatan Pengajian Melayu. Beliau telah pun banyak berkongsi kepakaran dan juga maklumat dalam usaha saya untuk membina soalan-soal selidik. Memandangkan beliau juga merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Melayu, beliau banyak membetulkan aspek tata bahasa dan juga penggunaan kosakata dalam binaan soalan saya. Baiklah, seterusnya C yang keempat pula ialah citizenship ataupun kewarganegaraan, di mana binaan kit persembahan saya perlulah mampu menyelesaikan masalah dunia nyata yang rumit dan memberi kesan kepada kelestarian manusia dan alam sekitar. Oleh itu, adalah amat penting untuk saya menjalankan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui adakah kit persembahan yang ingin saya hasilkan tersebut memberi manfaat kepada seluruh manusia sama ada di IPG maupun di luar IPG. Aspek C yang kelima ialah critical thinking ataupun pemikiran kritis, di mana dalam saya menjalankan kajian, soal selidik dan juga temu bual, saya perlulah menilai hujah dan juga maklumat tersebut agar dapat saya menghasilkan satu laporan ataupun penulisan ilmiah yang koheren. Daripada pelbagai sumber maklumat yang saya dapat, saya perlulah mampu untuk mengasingkan sama ada maklumat tersebut sahih ataupun tidak melalui aspek pemikiran yang kritis. Manakala aspek C yang terakhir iaitu communication ataupun komunikasi, saya dapat melalui pengalaman menemu bual pensyarah, rakan pembelajaran dan juga guru-guru sepanjang pelaksanaan pengalaman berasaskan sekolah PBS pada bulan Mac yang lalu. Maka saya dapat berjumpa dengan guru penolong kanan, guru besar dan juga staf-staf di sekolah untuk saya mendapatkan maklumat yang sahih. Serta saya juga berkesempatan untuk menemu bual murid sekolah rendah dalam usaha saya untuk menjalankan kedua-dua kerja khusus iaitu seni dalam pendidikan dan juga murid dan pembelajar. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkongsian pengalaman pembelajaran yang terdiri daripada 3 aspek. Salah satunya ialah pengetahuan, iaitu apa yang pelajar perlu tahu. Apa yang pelajar perlu tahu adalah tentang tujuan dan keberkesanan kit pembelajaran yang dirangka untuk murid dan pengurusan emosi mereka. Yang kedua ialah gaya pembelajaran yang berketepatan dengan murid. Ini maksud cara bagaimana guru itu mengajar mengikut waktu ataupun situasi murid-murid, dan akhir sekali ialah kondisi emosi setiap murid ketika menempuh kehidupan norma baru seperti pada waktu ini adalah semasa pandemik COVID-19. Seterusnya adalah dari segi aspek kemahiran, iaitu apa yang pelajar dapat buat. Antaranya ialah dapat mentafsir idea dalam mencipta kit supaya proses PDP norma baru lebih berkesan. Seterusnya, dapat menganalisis sejauh mana keberkesanan kit pembelajaran mengikut aspek emosi murid-murid. Yang ketiga ialah menerapkan elemen seni dalam pendidikan mengikut situasi yang betul-betul sesuai, dan akhir sekali ialah mengambil kira kebolehan dan emosi murid semasa merangka kit pembelajaran supaya murid-murid dapat bergiat aktif semasa proses aktiviti PDP itu berlangsung. Dan akhir sekali ialah tentang aspek konsep ataupun pengaplikasian seumur hidup. Yang pertama ialah emosi murid mempengaruhi proses pembelajaran, kerana jika murid tidak dapat mengurus emosi dengan baik, proses PDP itu sudah semestinya akan terbantut. Yang kedua ialah pendekatan dalam mereka cipta kit pembelajaran mengikut peredaran zaman atau norma baru, kerana dunia pendidikan atau pembelajaran ini adalah fleksibel, yang mana dunia pembelajaran ini sentiasa berubah mengikut masa ataupun mengikut peredaran zaman. Dan akhir sekali pengaplikasian elemen-elemen yang seiring dengan
emosi murid seperti seni dalam ni kan elemen yang terdapat dalamnya ialah elemen muzik, elemen seni visual dan elemen pergerakan. Itu saja yang dapat saya kongsikan dan sekian, terima kasih.